dan kita sedang berada pada pertengahan Ramadan fasa yang kedua. Walaupun hadis ini hadis dhaif, yang disebut awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kata Nabi, awal Ramadan itu rahmah, pertengahan Ramadan itu keampunan dosa daripada Allah, dan akhirnya Ramadan itu fasa yang ketiga ialah pembebasan daripada api neraka, azab api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir tamim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anzirhum yawmal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum la yu'minun. Kata Allah, dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, yakni hari akhirat, iaitu pada ketika mana Allah telah memutuskan segala perkara, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan cuai dan dalam keadaan tidak beriman. Sadaqallahul Azim, surah Maryam ayat 39, yang disimulakan Puan Pengurusi Hajah Kak Salwa, dan kepada kaum ibu, kaum muslimat, tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita manjatkan sesyukur hadirat Allah pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama berkumpul dalam dewan kuliah ini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, mengambil iktibar pengajaran yang banyak boleh kita ambil dan kita amalkan daripada madrasah tarbiyah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada hari yang ke berapa dah ini? 18. Cepat 18 ni. Yang ke-12. Dan insya-Allah malam yang ke-13 kita qiyam Ramadan, diam tak diam. Dah hampir 2 minggu dah ya, kita berpuasa dan qiyam Ramadan, dan kita sedang berada pada pertengahan Ramadan fasa yang kedua. Walaupun hadis ini hadis dhaif, yang disebut awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Kata Nabi, awal Ramadan itu rahmah, pertengahan Ramadan itu keampunan dosa daripada Allah, dan akhirnya Ramadan itu fasa yang ketiga ialah pembebasan daripada api neraka, azab api neraka. Maka kita ambil pengajarannya ialah daripada awal Ramadan sehingga akhir Ramadan mengandungi keuntungan yang cukup banyak bagi orang yang beriman. Sekiranya mereka beramal dengan amal salih, sekiranya mereka beribadat, sekiranya mereka pada waktu sebulan Ramadan itu bersungguh-sungguh untuk mendapat ganjaran berganda daripada Allah, dan akhirnya kita digugurkan dosa-dosa oleh Allah. Inilah bulan Ramadan namanya. Dalam hadis pun banyak disebut tentang keampunan dosa.
Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Nabi kata yang berpuasa, yang qiyam Ramadan, tarawihnya, tahajudnya, dan begitu juga yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan amal ibadah. Ketiga-tiganya itu Nabi sebut dalam keadaan dia beriman dan mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah dan redha daripada Allah serta mengharapkan pertemuan dengan Allah. Nescaya kata Nabi ketiga-tiganya itu akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya. Jelas maknanya peluang kita untuk dapat keampunan dosa daripada Allah di bulan Ramadan ni cukup terbuka luas. Sebab itu disebut juga idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufilat asyayatin. Apabila masuknya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka serta diikat, dibelenggu, iaitu iblis dan syaitan. Jadi intinya bulan Ramadan ni agungnya itu, ya, Allah anugerahkan kepada orang yang beriman, khususnya kepada umat Nabi SAW, yang mana Allah tak beri pada Nabi Rasul yang lain dan umat Nabi Rasul yang lain. Apa dia? Fihi lailatun khair min alfi syahr. Iaitu kemuliaan Ramadan juga padanya ada satu malam yang dinamakan malam 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan selama 83 tahun. Jadi kita sedang mencari, memburu malam Al-Qadar, ya, daripada malam pertama sampailah insya-Allah panjang umur kita, sihat tubuh badan sampailah akhir Ramadan. Dan itulah peluang kita buat sikit tapi pahala Allah nak beri banyak. Artinya Allah nak masukkan juga kita ke dalam syurganya. Sebab itu kita teruskan beramal, ya, sampailah ke akhirnya. Ya, sememangnya ada berbagai-bagai liku, halangan, kekangan dan juga ujian. Memang daripada awal Ramadan pun dah diuji sampai akhir Ramadan. Tengok malam ni, malam ke-13. Ujian lagi. Rasa macam-macam. Nak pergi masjid tidak, nak ke masjid tidak. Rasa malas pun ada. Rasa duka cita, sedih pun ada. Rasa macam nak duduk di rumah je, tak nak pergi masjid. Ini jaga-jaga. Walaupun disebut sufinatis syayatin, ya, iblis dibelenggu, syaitan dirantai istilahnya, tapi artinya tengok kepada seseorang. Kalau dia ada persiapan sebelum Ramadan, maka ini menjadi tanda aras. Sama ada berjaya ataupun tidak di bulan Ramadan itu bergantung, tertakluk kepada persiapan sebelum Ramadan. Kata ulama dua. Satu, iman persiapannya. Yang kedua, iaitu ilmu. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Kalau imannya mantap, teguh sebelum masuk Ramadan, insya-Allah dia berada dalam keadaan yang orang kata apa, on track di bulan Ramadan. Memang gangguan ada macam-macam, tapi sebab iman dia kuat. Orang lain tengoklah, mula dah 10 Ramadan hari itu dah kurang dah masjid surau. Tapi masjid ni insya-Allah, ya, hebat masjid ni, penuh. Macam Madinah. Itu cerita dia. Masuklah kuliah pagi ni pun nampak hebat. Tak kurang 500 ada nampak. Itu masuk jin dan malaikat yang hadir, insya-Allah mudahan tu. Jadi artinya kita nampak, kalau tak ada persiapan iman yang teguh, habis. Dan yang kedua ilmu. Bila tak ada ilmu, dia tak tahu ke mana diri dia ni di bulan Ramadan. Dia ikut-ikut je. Dia pun sendiri tak tahu.
yang sebenar-benarnya apa yang dia perlu buat di bulan Ramadan. Tapi kalau dia berilmu, nampak, dia mengambil peluang yang banyak, meraih keuntungan. Dia takut perginya Ramadan itu dalam keadaan sia-sia. Dia takut perginya Ramadan itu dalam keadaan dia sendiri berduka cita. Kenapa? Kerana ruang yang ada tak diambil. Sedangkan bagi orang yang beriman, nampak, kalau boleh 12 bulan itu isna asyara, 12 months itu kalau boleh tak nak ada bulan Muharram, Zulhijjah, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Semuanya 12 bulan itu kalau boleh ialah bulan Ramadan. Sebab kita kurang amal, kita kurang pahala. Modal kita besok di akhirat. Itu yang sebenar. Modal kita sebenarnya. Nak masuk syurga tak ada modal. Tak boleh. Takutnya nanti kita menjadi manusia yang menyesal dan paling menyesal. Sebab kita pun dah baca banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah kata apa di dalam surah Sajadah ayat yang ke-12. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Maka kata Allah, lalu di hadapan aku besok, iaitu golongan mujrimin, fajir, orang yang buat maksiat. Buat maksiat ini bukan maksud kalau kita kata minum arak, zina umpamanya. Bukan itu sahaja. Meninggalkan solat itu juga maksiat. Meninggalkan puasa maksiat. Hukum meninggal puasa dengan sengaja hukum haram dosa besar. Kecuali ada rukhsah, ada keringanan dan ada keharusan syarak. Itu lain. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra. Nampak Allah kata apa dia? Bagi mereka golongan yang marid dia apa dia? Sakit, lantar di hospital, perlu makan ubat. Ataupun marid itu wanita-wanita yang uzur syar'i. Datang haid, nifas, beranak. Maka mereka itu tak boleh berpuasa. Haram pula mereka kalau berpuasa dalam keadaan datang haid umpama. Maka itu mereka disebut golongan marid. Ataupun orang yang bekerja sentiasa dalam keadaan kerja berat, kerja kontrak, tengah panas matahari, dia dibolehkan tidak berpuasa. Dan begitu juga bagi orang yang safar ni musafir, lebih perlu berhadah, dia juga diharuskan tidak berpuasa. Maknanya kalau dia nak berbuka boleh, tak berbuka pun boleh, nak teruskan punya puasa dia tak ada masalah. Tapi yang disebut golongan ini, hendaklah dia menggantikan fa'idatu min ayyamin ukhar, hari yang lain lepas daripada bulan Ramadan. Mereka boleh tak berpuasa. Tapi kalau saja-saja rasa malas lah hari ni puasa, cuaca panas sangat, dahaga, itu alasan, maka hukumnya haram. Tak boleh sengaja mereka tidak berpuasa. Kita rasa macam suka hati aku lah nak puasa ke tidak. Jangan. Sebab ini rukun Islam, bukan main-main. Bukan puasa sunat. Sunat tak apa, aku nak puasa hari ni, tidak. Esok Isnin nak puasa, tidak. Kemudian puasa hari Ayyamul Bid, hari putih, 13, 14, 15 setiap bulan ada, bulan Hijri. Boleh kita pilihan. Tapi puasa wajib tak ni. Cuma ada sebab-sebab yang tertentu, maka boleh kita tidak berpuasa. Bahkan kalau puasa pula, bagi wanita yang uzur tadi umpama, jadi hukumnya haram, tak boleh. Katalah, masuk waktu berbuka 7.20. Tiba-tiba 7.15 datang darah haid, turun darah haid. Macam mana agak? Ustaz, saya nak pakai waktu berbuka di di Pahang Ustaz. Jadi awal sikit 7.10. Ini makna kalau saya datang haid 7.15 tu dikira dah berbuka dah.
Walhai duduk di mana? Shah Alam, Subang Jaya. Tetap 7.20, datang Haid 7.15, maka dikira batal puasa dia. Dia rasa lah, doa lah, alah, kau tim lah Ustaz. Ni Tuhan, 5 minit lagi bukan lama. Tak boleh. Dikira batal puasa. Jangan kata tak aci, bukan main aci-aci. Itu cerita dia. Bila mana kita tak ada ilmu, jadi parah. Bila kita ada ilmu, maka kita reda. Apa lagi 5 minit nak buka sayang kan? Pahala dapat, tetap dapat. Tapi tak boleh juga berpuasa. Tak kira berpuasa pada waktu itu. Ini ketentuan daripada Allah syariat. Kita kena ikut. Kerana itu, baru kita tahu, meninggalkan puasa sengaja ni dosa haram. Dan begitu juga solat. Tak sembahyang ni. Berapa banyak hari yang puasa tapi tak sembahyang? Soalan pun, Ustaz, ada orang yang puasa tapi tak sembahyang macam mana? 5 tolak 1 mati-mati 4. Betul. Tapi dalam Islam, 5 tolak 1 kosong. Dia tak sembahyang je. Puasa. Zakat itu pun zakat fitrah. RM7 je. Duit sejuta. Bayar zakat RM7. Buat malu company sungguh. Itu bukan zakat harta. Itu zakat badaniah. Yang difardukan oleh Allah untuk dibayar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Untuk apa? Zakatul fitri lisaimi tuhmatul masakin wa tuhratu minal lagwi wal rafas. Dalam hadis Abu Daud dan kitab apa nama tu Masyikah hadis pun disebut zakat fitrah ni untuk orang yang berpuasa. Apa itu punya tujuan? Nak beri makan pada orang miskin, satu. Yang kedua, membersihkan kekotoran bagi orang yang berpuasa itu daripada pertuturan perbuatan yang lagwi. Ataupun daripada minal lagwi war rafas. Rafasa ni, mulut. Duk cakap yang kotor, maki orang, marah orang, carut, umpamanya, ngumpat. Itu antara cover dengan zakat fitrah. Waktu harus pada 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, 30 waktu. Itu waktu harus. Waktu wajib terbenam matahari di akhir Ramadan. Kalau 30 Ramadan, maka waktu itu terbenam matahari, jatuh waktu wajib. Dan waktu afdal. Waktu afdal pas subuh 1 Syawal sebelum solat Sunan Aidul Fitri. Itu waktu afdal. Dan waktu makruh pula selepas solat Sunan Aidul Fitri sampai sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Waktu haram, dia bayar zakat tapi waktu haram. Macam kita diceraikan oleh suami. Waktu bila? Waktu dalam haid, maka hukumnya haram. Waktu ketika mana? Kita mengandung. Waktunya haram. Walaupun haram tapi sah. Zakat sah tapi dikira sebagai hukumnya masa ataupun waktu itu waktu haram. Kalau boleh kita bayarlah zakat fitrah ni awal. Zakat harta, maka zakat harta itu sepanjang tahun daripada Januari sampai Disember ataupun Muharram sampai Zulhijjah. Dan juga termasuk di bulan Ramadan untuk membayar zakat harta kita. Jadi kerana itu jangan main-main dengan rukun Islam. 5 tolak 1 semayang. Dia semayang maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak. Semua tak semayang. 5 tolak 1 4 itu matematik. Tapi semayang 5 tolak 1 kosong. Dia jadi kosong. Tak sempurna, tak cukup 5 waktu solat dia. Ini keadaan ni yang kita takut. Ya, apa yang kita cuai dan lalai ni. Akhirat esok kita menyesal. Itu yang golongan yang disebutkan tadi. Lalu di hadapan Allah, tunduk mereka ru'usihim 'inda rabbihim. Tunduk kenapa? Ayatnya, malunya di hadapan Allah dengan dosa-dosa yang dibawa. Matinya tak sempat dia bertaubat kepada Allah. Baru ni satu orang bekas imam Masjid Ahmadiyah sebelum Gopeng kat Sarawak, Simpang Pulai,
Ya, masjid lama tu di tepi jalan. Imam Haji Mak Noh almarhum meninggal waktu bulan Syakban baru ni, sedang mendirikan solat subuh. Oh, rezeki dia, alhamdulillah, mati husnul khatimah. Dia bertugas di masjid tu, akhirnya dia meninggal juga di masjid tu, sedang di solat subuh berjamaah. Kita tak tahu lagi bila mana kematian itu keadaannya bagaimana. Bagi orang yang mati macam tu, Allah, akhirat besok pasti tak menyesal dia. Pasti tak menyesal. Lagi satu imam di mana yang viral tu, dia meninggal di mana? Dalam negara kita baru ni. Meninggal sedang sujud. Itu pun dia juga mati yang dicemburui. Akhirat besok insya-Allah tak menyesal. Sebab keadaan dia di dunia, maka akan dapat gambaran bagaimana besok dia di akhirat. Itu. Kalau hidup di dunia dengan maksiat, maka begitulah besok akhirat keadaannya. Tapi kalau dia berada di dunia dengan kebajikan amalan, akhirat besok itulah yang kita akan lihat diri kita sendiri. Jadi kerana itu, orang yang menyesal ni kata kepada Allah, apa dia? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, boleh tak kembalikan kami ke dunia? Untuk apa? Untuk kami beramal na'mal salihan. Untuk kami pada waktu yang kalau diizinkan balik ke dunia, kami tak nak cuai dah, semayang. Kemudian pula puasa, zakat. Kemudian haji umrah. Kemudian segala yang sunat kami tak mau tinggal. Dan yang makruh kami tinggalkan. Ini nak cerita dia, orang yang menyesal. Tapi waktu itu, apa boleh buat? Sebab namanya ialah Yaumul Hasrah. Hasrah ni maksud penyesalan yang amat sangat. Dunia menyesal boleh lagi. Tapi esok akhirat, boleh kembali balik ke dunia. Allah tak izinkan. Walaupun kita kata boleh, inna muqinun. Sekarang kami dah yakin Tuhan. Oh, dah nampak neraka, baru yakin. Dah nampak dah ni mahsyar, baru yakin. Azab, ya Allah. Sampai air peluh disebut dalam hadis. Nisful uzunai, separuh telinga ni, air peluh azab. Berenang kita dalam air peluh. Tak tahulah bagaimana nak gambarkan air peluh sampai ke separuh telinga. Dalamnya. Matahari sejengkal. Itu yang kata penyesalan kita yang amat sangat. Waktu kita diazab oleh Allah. Yang lamanya Allah sahaja yang tahu. Sebelum kita nak dihumban campak masuk ke dalam neraka Allah. Waktu di mahsyar itu juga kita nampak situlah azabnya tak terkata ketika itu. Maka menyesal semua. Dan begitu juga dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah kata beri, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wa la yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan infakkanlah harta daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu, kata Allah. Sebelum datangnya al-maut, kematian. Sebelum datangnya kepada kamu kematian, Allah dah bagi ingatan dah. Di dunia lagi. Jangan besok mati baru nak sedekah. Infak ni maksud dia duit. Kalau sedekah ni, dia ada juga maksud lain. Senyum itu sedekah. Itu antara hadis. Kemudian, kullun tasbihatin sedekah. Kullun tahmilatin sedekah. Wa kullun takbiratin sedekah. Wa kullun tahlilatin sedekah. Wa kullun ma'arufin sedekah. Nabi kata. Orang miskin pada waktu datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami boleh beribadat, orang kaya pun boleh beribadat. Semayang kami boleh, puasa kami boleh, orang kaya pun sama juga. Tapi kami tak boleh macam orang kaya beribadat dengan harta. Kami tak ada harta, macam mana nak kami nak sedekah? Maka Nabi kata, itulah tadi, jangan bimbang, don't you worry, be happy. Ada amalan yang orang miskin juga boleh buat. Walaupun namanya sedekah itu, ingatkan duit harta je. Tak.
Nabi kata tadi, setiap tutur, mulut, lidah, tasbih, tasbih, kemudian tahmid, takbir, tahlil, itu adalah sedekah. Dan Nabi kata, wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap amal ma'ruf, semua itu adalah perkara yang bukan sedekah. Setiap benda yang baik yang kita buat, suruh orang buat baik, sedekah. Dan termasuk Nabi kata, siapa yang beristeri, maksud suami isteri berkahwinan sah, dia bersetubuh, maka dapat pahala sedekah. Oh, sampai gitu ya Rasulullah? Ya. Kalau kamu berzina, dosa tak? Ya, dosa. Maknanya, kalau zina dosa, tak kahwin. Tapi kalau kamu kahwin yang sah, kamu bersetubuh, maka kamu dapat untung lagi sedekah. Itu makna sedekah kalau kita sebut daripada lurah. Dan infak ni dia hanya pada harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Infak ni tak ada maksud lain. Sedekah mungkin ada maksud lain. Itu Allah kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infaklah harta kamu sebelum datangnya kematian. Tapi punya salah nampak. Allah tahu dah. Allah yang cipta manusia dengan ada akal, ada jiwa hati, di situ ada iman, dan begitu juga adanya nafsu. Maka Allah tahu fi'il manusia ni, perangai manusia. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak tangguhkan, lewatkan saat mati aku kepada satu saat yang lain. Sikit lagi. Jawab, fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Nampak? Orang menyesal. Untuk kami bersedekah dari infak. Dan untuk kami apa? Beramal dengan amal soleh. Allahu Akbar. Takut kita waktu itu baru tergesa-gesa lah kita. Segala-gala yang kita tangguh dulu. Yang Allah sendiri sebut, wahum fi ghaflah. Sedangkan mereka dulu cuai lalai. Maka hari ini menyesal belaka. Semua kalau boleh nak buat. Daripada tak baca Quran, nak baca Quran. Tak berzikir, tak istighfar, nak istighfar. Inilah. Tak nak buang masa dah. Pada waktu dulu dunia, oh banyak masa terbuang. Raun bazar Ramadan. Kadang saja ada setengah orang, dia punya, nak kata hobi lah kot. Dia pergi bazar Ramadan, petang-petang ni kadang-kadang 3-4 tempat. Tak ada apa dia beli. Mutabak aja. Itu. Kan? Mutabak donat. Balik. Dah. Habis masa berjam. Ini kita takut ni. Yang kita takut dalam keadaan kita membazir masa, duit pun bazir juga. RM100 nilai, 12 berbuka. Ya Allah. Makan ke RM100 ni? Nasi pun ya Allah. Macam-macam. Dengan nasi apa? Nasi apa? Chef Amar tu apa nasi apa tu? Lam sheng tu ke? Mandi lam sheng. Chef Amar. Kata laku tidak? Kata tak laku. Tapi tengok ramai beratur. Kemudian pergi pula bazar Ramadan ni. Apa lagi? Yang tu nasi mandi dah ada. Kemudian ini nasi ayam pula. Kemudian bazar Ramadan ketiga. Ni apa ni? Nasi tomato. Beli juga. Tengok. Habis. Mutabak pun tengoklah sekarang. Mutabak bukan dulu RM2.5 boleh dapat. Dululah zaman dulu. Sekarang saya nipu RM5. Katanya di Kelumpur RM7. Ada RM10. Bayangkan. Mutabak pula ada ayam, ada daging. Dua-dua disumbat. Tak tahu makan ke tidak. Ringkas ceritanya, RM100 habis masuk air gedebuk-gedebak itu, balik azan berkumandang, apa agak-agak makan? Berbelambuk masjid. Dapat dia bekah tu belahak 10 kali. Habis itu, Ilham Syekh tadi apa benda? Tak ada dah. Kan? Mutabak pun dah tak. Bayangkan RM100, kot RM10 nilai ni makan 90. Campak masuk tu sampah. Bazir tak? Bazir. Esok akhirat Allah tanya sedekah tak? Oh tidak. Infak dah kata? Tak ada. Tapi dibazirkan dengan dia dah berbuka. Menyesal tak? Oh. Paling menyesal besok.
Silap-silap zakat fitrah pun lupa nak dibayar je. Itu pengalaman saya kerja lembaga zakat Selangor. Ada datang 15 Syawal bayar zakat. Baru teringat, ini bukan zakat harta, zakat fitrah. 15 Syawal. Ya Allah, pun nak buat. Dosa besar. Ialah qada. Tak sama dengan tunai. Baik itu puasa ni, kalau kita buka tak ada sebab, janganlah kata nak ganti 1000 tahun tak sama. Itu nak ceritanya. Jangan kita saja-saja tak nak berpuasa, tak sama. Satu waktu solat yang kita tinggalkan dengan sengaja. Tak sama, gantilah 1000 tahun. Waktu zuhur. Zuhur ni, apa disebut? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Salat itu telah ditentukan waktunya. Subuh waktunya, zuhur waktu asar, maghrib, isyak. Tiba-tiba tak sembahyang waktu ni. Sengaja. Seronok nak shopping raya, tak sembahyang di zuhur. Mana tidak? Duk sibuk tingkat 1, 2 jam. Tingkat 2, 2 jam. Tingkat 3, 2 jam. Tingkat 4, 2 jam. Mak air, 8 jam di songkok. Seronok menengok. Satu menengok, ialah baju-baju, kain dan sebagainya. Pinggan mangkuk tu di atas, tingkat atas sekali pun pergi juga. Tu nak ceritanya. Lupa nak sembahyang subuh. Ralik kata orang. Ralik. Jadi, dia tak solat. Pula di bulan Ramadan. Allah. Macam mana nak kata? Dia qada pun tidak sama dapat. Iaitu ganjaran pahala. Bahkan tetap mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita nak jaga sungguh. Benda-benda macam ni. Kita takut tadi, apa dia, misal kita. Duit ada tapi tidak disalurkan channel pada tempat yang sepatutnya. Kita tidak tadi infak, sedekah, wakaf tunai. Begitu juga zakat, itu yang wajib. Yang ni, kita takut. Ada orang duit 1 juta. Dia kata saya dah bayar zakat dah. Zakat apa? Zakat fitrah. Dia kata zakat fitrah tu zakat dah dia bayar. Tak faham. Takkan aku duit 1 juta bayar RM7 buat mana company sungguh. Pakai miskin nak beli bertabak pun tak ada faham. Itu zakat badaniyah. Untuk orang berpuasa wajib. Yang kedua zakat maliyah. Ini zakat harta. Kadar min amwalihim, kadarnya ialah 2.5%, 2.4%. Kalau 1 juta, zakat dia kena bayar 25,000. Senang ke kita nak keluar duit 25,000? Nak bagi besar zakat? Macam-macam hati. Macam-macam terlintasnya. Kemudian berkata-kata, 25,000 ni. Kalau pergi had nyai sedap makan, boleh seminggu cuti. Bukan lagi seminggu. 25,000 ni kalau pergi Kashmir, dah mula dah. Kashmir, tengok Taj Mahal. 25,000 ni kalau gelang emas ni, ya Allah. Macam-macam dia dalam kepala ni. Dia tak fikir hak yang ni adalah suatu kefarduan. 25,000 tu bukan hak kita. Tak bayar, tak ada masalah. Tapi besok, akhirat besok, yang ni berat. Nak dipulang balik kepada Allah. Memang hak Allah, tapi Allah tak terima pun. Sebab bukan Allah nak harta tu. Allah nak daripada nilai harta tu yang diamalkan. Kalau kata emas dan perak, maka bayar pun dengan duit. Zakat dia. Bukan bayar dengan emas. Dia punya nisab dia 85 gram. Begitu juga emas yang dipakai, lain dia punya nisab dia. Emas yang disimpan, lain pula nisab dia. Bayar zakat itu adalah dengan wang tunai. Itu kita fikir balik. Allah tak terima. Nah Tuhan, balik emas balik aku tak nak dah. Perak tak nak dah. Menyesal. Dah. Bukan itu cara dia. Sebab dulu kita lalai dan cuai untuk mengeluarkan suatu kefarduan zakat yang dinamakan sebagai zakat harta. Jadi besar mereka. Minta tangguh kepada Allah tadi.
Tapi Allah kata, la yu'akhiranna nafsan idza jaa ajaluha. Ajal tak akan dicepat ataupun dilewat walaupun satu saat. Wa kullu ummatin fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, dan apabila tiba ajal, kata Allah, aku tidak akan lewat dan juga tidak akan cepat walau satu saat. Tak menung kita. Penyesalan yang amat sangat. Itu dari sudut amalan infak, harta, sedekah dan sebagainya. Dan juga di dalam surah An-Naba ayat yang ke-40 terakhir. Ya, surah Amma Yatasa'alun, surah Juz Amma, permulaan Juz Amma. Allah kata apa dia? Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kata Allah, Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Sesungguhnya, kata Allah, kami dah beri peringatan kepada mereka waktu di dunia dahulu. Tentang apa dia? Azaban qaribah. Tentang azab yang dekat. Tak lama lagi ni. Hidup kita berapa lama ada azab? Umur kita, Nabi kata, Akmar ummati dan kesikri wassana'i. Umur umat aku antara 60-70. Bis. Baru ni sahabat saya. Satu sekolah, satu kampung, Ipoh Mali Tanah Sombong. Itu. Umurnya baru masuk 50, macam saya juga. Baru masuk, tuan-tuan, saya baru masuk, dan puan ibu sekalian, baru masuk 50. My age now, 50 years old, I tell you. I'm still young and I feel. Lebih kurang gitu dah. Itu nak sebut. Masuk 50 dah, 5 series dah. Ya Allah. Kejap je, rasa macam baru 2. 3, lepas dah 4, 5 dah. Nak kata tua pun tak tua juga. Tapi nak kata muda lagi tidak. Mati dia tak syarat tua. Mati tak syarat sakit. Semalam, sebelum puasa Syakban, baru. Semalam dia hubungi saya. Ustaz, sihat ke? Alhamdulillah. Sembang sekejap. Esok, hari ni lah, bahasanya, dapat info, maklumat, berita, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Di hospital Shah Alam. Heart attack. Serangan jantung. Allah. Pergilah sahabat aku ni. Memang satu kampung sungguh. Satu jalan. Rumah dia dengan orang satu jalan. Kemudian dia kerja lain lah. Dia kerja di Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. YAPIM. Dia jadi YAPIM. Meninggal dunia. Umur 50. Baru masuk 50. Pun bukan, tak ikut tak sampai lagi sebab dia bulan 12. Saya bulan 2. Boleh lagi lah. Malam ni kalau nak wish dengan kek sekali. Tu. Malam bukan siang. Tu. Nak cerita dia. Tak sampai 50 lagi lah kalau ikut bulannya. Bulan 12, Disember. Itu yang kata takdir tu. Kita tak tahu. Kita elok sembang. Mati. Lah, semalam hubungi. Cakap elok itu ni. Tak nampak pun. Itulah komunikasi yang terakhir. Ya. Rupanya Allah nak takdirkan. Meninggal dia. Habislah. Tu menung balik, ya Allah, sahabat aku dah meninggal. Aku pula menyusun. Tahulah bila. Mungkin ada yang dah dapat berita. Ataupun tidak. Baru ni saya kena minor stroke. Apa nama tu, waktu nak sembahyang Jumaat. Saya ambil uduk. Lepas ambil uduk, jadi macam jalan tak stable. Dia jadi macam jalan orang di angkasa tu. Macam terawang-awang. Apa hal ni? Kan? Lepas tu, macam nak jatuh ni. Jenuh nak menyampaikan dekat tangga masjid Cina dekat Tasik Ipoh. Saya nak memegang apa di tangga tu, besi tu. Jenuh. Sebab rasa macam ni. Lepas tu, saya tak boleh bangun dah. Macam kira nak tumbang. Lepas tu angin tolak, dia rasa macam nak muntah. Kuat. Udah. Khutbah. Saya pun dah tak tahu apa dah. Semayang macam mana ni. Lepas tu, muntah punya banyak. Sebab sebelum saya nak ambil wuduk tu, memang saya makan lah dulu. Hari Jumaat tu. Makan. Punya tu takdirnya.
Sampai tak boleh bangun je. Khutbah Jumaat orang sembahyang duk wek muntah yang banyak pula tu. Ujung kawasan depan tu ada longkang tanah, muntah di situ. Ingat boleh sembahyang tak? Boleh. Nak ambil uduk balik lepas tu muntah. Tak boleh juga. Merepek kata orang. Gitu kan merepek. AJK masjid lah sekali tanya. Kenapa ni? Sakit ke? Saya kata macam tu lah. Muntah banyak. Dia pun ambil usia roda. Bagus AJK masjid. Ambil usia roda. Kemudian masuk dalam kereta, bawa pergi klinik. Sampai klinik, doktor cek tekanan darah 210. Allah. Doktor pun kata pergi hospital lah. Pergi hospital. Hantu pergi hospital tu. Dan doktor pun buat CT scan kan. CT scan, kemudian cek jantung pun semua. Alhamdulillah di atas kepala ni pembuluh darah pun semua tak ada masalah. Tak ada pecah. Cuma di suspek lah. Tengok darah pun semua minus stroke. Kepala dia jadi tak stable. Tak boleh nak berdiri. Masa tu memang nak duduk pun tak boleh. Diri lagi tak boleh. Tu kata tu jaga-jagalah. Umur 50. Kan? Saya tak ada sebelum ni. Apa darah tinggi. Itu kalau nak kena, kita tak tahu. Sekarang dah kena makan ubat. Tu nak ceritanya tentang orang kata apa, kesihatan. Kita tak tahu. Elok sihat, esok lusa kita tak tahu. Itu Nabi kata, wasihhataka qabla saqamik. Sihat kamu sebelum sakit. Kalau dah sakit, macam mana? Nak sembahyang apa dah? Nak pergi tandas, dia tak boleh duduk. Sebab tak boleh jalan. Dia jadi goyang gitu, macam tumbang ke. Udah, paksa sembahyang atas katil. Sembahyang juga. Nak wuduk macam mana? Sudah. Dalam keadaan terbatas. Darurat. Ikutlah sembahyang yang macam mana kita boleh. Dan kita qada baliklah. Buat macam mana? Tapi kita tak tinggal. Kan kita sembahyang, ada sembahyang hormat waktu, di atas kapal terbang, umpamanya, dalam keadaan kita, kawasan ataupun kedudukan kita, tak boleh nak sujud. Tapi tak boleh tinggal solat. Nak pergi umrah. Duduk dalam kapal terbang. Hantar sembahyang. Sembahyang macam mana Ustaz? Dalam kapal terbang ni. Nak sujud tak boleh. Nak ambil sembahyang tak boleh. Kena usaha juga. Tak boleh. Ada solat, cara disebut solat hormat waktu. Sekali-kali tak boleh tinggal. Macam tu juga pesakit di hospital. Yang patah ibu jari, tapi tak sembahyang. Tak kena, ibu jari yang patah. Ada cara tayamum. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain-lain, boleh je kita sapukan air dekat tempat balik tanpa tayamum, boleh juga. Jadi nak bagi alasan macam mana? Alasan diberi sebab tak mengaji, tak belajar, tak ada ilmu. Itu yang sebenarnya. Itu je. Kalau kita ada ilmu, insyaAllah. Oh, gitu ya. Macam orang musafir. Saya musafir di Ipoh. Datang ke Subang Jaya. Satu bolehlah tadi, kalau saya nak berbuka, ataupun saya tak puasa hari ni, tak ada masalah. Tak berdosa. Tapi pilih puasa. Kan? Yang kedua, bila kita musafir, kita disunatkan solat fardu secara jamak dan qasar. Bukan sembahyang tu sunat. Sembahyang wajib. Tapi disunat. Dapat pahala sunat. Jamak dan qasar yang dibuat. Baik. Maghrib dengan isyak dihimpunkan. Dia jamak takdim. Dia jamak takdim. Kalau kita belajar, macam mana Ustaz nak sembahyang tarawih? Sebab saya jamak takdim. Maghrib buat dengan isyak. Maksud, isyak masuk dalam waktu maghrib. Takdim tu maksud diawalkan, bukan takhir. Baik, kedudukan solat tarawih saya macam mana Ustaz? Nak tunggu sembahyang isyak? Saya dah sembahyang isyak dah. Jamak takdim. Maka dalam mazhab Syafi'i, kita boleh tarawih selepas kita jamak takdim, maghrib isyak. Lepas isyak, kita boleh tarawih dah. Belum lagi waktu isyak Ustaz. Tak masuk, memang tak masuk isyak lagi. Tapi kita solat jamak. Maka dalam musafir, pahala sunat dapat. Kemudian kedua, kita boleh buat tarawih awal. Diizin, dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau kita tak tahu, macam mana aku nak tarawih ni? Kan? Tunggu waktu isyak. Sudah waktu isyak pun kita pun tak ingat dah. Jauh berjalan ke Johor daripada ke Lumpur umpamanya. Okey. Dia boleh buat 8 rakaat. Selepas dia jamak, habis sembahyang isyak jamak, dia boleh tarawih dah.
Makna tarawih awal. Walaupun belum masuk waktu solat Isyak. Panjang tu kok. Iya ke Ustaz? Kok iya tu. Itu kalau kita tak belajar. Yang pentingnya ilmu. Kan? Macam juga ada orang solat tarawih. Tapi tak sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Ini masalah ni. Sedangkan ba'diyah Isyak itu yang lebih utama muakkad. Sebab dia punya pasangan dengan fardu. Tiba-tiba dia sembahyang tarawih. Waktu orang sunat ba'diyah Isyak. Tak buat apa dia? Mengadap handphone pula. Keluar handphone, main handphone. Tunggu orang habis solat sunat ba'diyah Isyak. Jangan. Sebab kita tu yang kita tadi kena belajar. Utamanya solat sunat ba'diyah Isyak. Bukan solat sunat tarawih. Sebab itu dia punya kawan dia, pair dia. Lepas solat sunat ba'diyah Isyak, barulah solat tarawih, sunat tarawih. Dia tak tahu yang mana lebih utama. Kita masuk, asmi aku katakan, ataupun lewatlah ke masjid. Waktu itu, dah tarawih ni. Kan dengar tadi, salatu tarawih, rahimakumullah. Kita tak sembahyang Isyak lagi. Macam mana agak-agak? Kalau kita tak belajar, tak mengaji. Habislah, kita sembahyang seorang di belakang. Walhal, dalam mazhab Syafi'i, boleh kita berimamkan orang yang solat sunat, walaupun kita solat fardu. Jangan tak tahu. Kita imam itu imam solat tarawih, tapi kita sembahyang Isyak. Maka jangan rugi. Dapat pahala berjamaah sekali. Walaupun lain-lain sembahyang. Dia sembahyang tarawih, kita sembahyang fardu Isyak. Maka hukumnya harus kita ikut imam yang solat sunat. Walaupun kita tahu dia sembahyang tarawih. Jangan kita sembahyang seorang. Itu menandakan jahil. Itu kalau kita belajar. Sajalah sikit. Nak bagi orang kata apa dia, ialah tambahan kan, manalah tahu. Macam juga isu viral. Muslimat sembahyang. Kan, sana lompong, sini lompong. Yang memilih pula ada tempat aircon, tempat kipas. Ni apa benda ni pula nilai lah. Tu nak cerita dia. Muslimat pun dia kena masuk saf. Dia tak boleh ikut suka aku lah. Aku nak sembahyang ni sebab mana? Ni ada aircon. Ni ada kipas. Aku datang lah. Boy. Aku nak sembahyang, aku nak ada aircon ni. Kemudian tak kena lah. Ada boleh macam tu. Tak kira pangkat, kedudukan, apa pun jabatan. Dia kena masuk dalam saf. Susun elok-elok. Tidak putus saf. Rugi ya pahala jemaah. Sembahyang saf tapi pahala jemaah. Habis. Tu. Diviralkan. Ialah kita orang lelaki jarang tengok tempat kan. Tapi bila dah viral macam tu, timbul orang ni kata macam ni, orang ni. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Betul Ustaz. Orang perempuan ni semua. Betul Ustaz. Kadang-kadang kita pening di saf muslimat. Sana berpecah, sini pecah. Masing-masing punya hal. Itu antara. Masjid negeri pun sama juga. Di atas tu kadang. Pilih-pilih tempat ada kipas. Ni ni berpeluh tak nak. Nanti kita tempat sana pula. Habis saf tak di. Itu yang tak tahulah. Kod yang Nabi kata. Wanita ni afdal dia semayang di rumah. Itu bukannya. Bukan di masjid. Tapi sebab sunat tarawih. Sebab kita nak berjamaah. Kita datang masjid. Tapi kalau fardu, dia lebih utama di rumah. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi caca merbah, cempera kata orang Kedah. Habis, tunggal langgak. Tak maunya. Kan itu tadi, balik semuanya adalah ilmu menjadi panduan imam. Baik, itu cerita mukadimah. Ini baru nak start. Ni, nak cerita ni. 10.25 dah kan? 9.25 dah. Baik, cerita tadi, intinya penyesalan itu yang teramat sangat. Sehingga Allah kata tadi, kami dah berilah tanzir peringatan sewaktu di dunia tentang ni, wahai orang kafir, jangan, kalau kamu tak beriman, Allah, dalam keadaan azab yang amat dahsyat. Dan sekarang ni kata Allah begini, wa yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari ini kata Allah, kami nak tunjukkan ni amalan yang kamu buat dulu, yadahu, dengan hasil tangan kamu, usaha kamu lah maksud dia. Yang kamu buat apa benda ni? Kamu minum judi umpamanya. Zina umpamanya. Mencuri. Membunuh orang. Dan macam-macam lagi. Kerja-kerja jahat maksiat yang dilakukan. Dia asing. Asing ni maksud pelaku maksiat.
Jadi sekarang ni, waktu aku nak tunjukkan apa yang kau buat dulu. Di video kan, bukan audio, visual. Semua terpampang apa yang kita buat. Tak ada satu pun yang terlepas. Dan dalam ayat kita baca, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ditimbang walaupun sebesar zarah. Seberat biji sawi macam tu lebih kurang. Kalau kita kata, semua amalan tak akan terlepas daripada penglihatan Allah. Khabir. Maksud khabir apa dia? Allah ni maha pakar melihat atas tiap-tiap apa yang hamba ni kerjakan. Semua Allah tahu. Lintasan hati, Allah tahu. Dia kata niat tu, lintasan, Allah tahu dah. Dia orang yang, dia puasa tu lah, hukum hakam tak dilihat terlebih dahulu sebelum masuk Ramadan. Tengok patutlah gaji balik. Ni niat pun tak bersedia dia. Niat puasa apa dia niat puasa? Baru nak ingat niat puasa. Esok nak puasa dah. Hari ni nak teringat, nak baca niat. Apa dia niat? Nawaitu saumarodin. Lepas tu apa benda? Nawaitu saumarodin. Arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Elok sangatlah. Bantai, balun, sapu je itu campurnya habis niat puasa dengan niat sembahyang. Sebab tadi siapan, sediaan. Tak ada buat. Jadi bila mana dia bangun tak sahut bangun. Bangun, gula lemak udang galah, gula lemak denah udang galah. Ya Allah. Pukul 4 pagi bangun sahur. Mata nak makan tu tadi, bangun sahur. Sebab saya sebut tu sebab ni bukan nak cerita, nak bagi telur pula. Tapi rezeki tu, bulan Ramadan yang berebut orang nak dapat pahala sedekah. Saya tazkirah tarawih di Saujana Rawang baru ni. Surau je, bukan masih surau. Sebelum tu dia beri benar. Dia kata, Ustaz, kalau boleh buka di surau ni lah, Ustaz. Dia kata, tengok kalau sempat kan. Apa kalau tak sempat kan Ustaz? Lepas isyak Ustaz datang awal. Sebelum isyak Ustaz datang awal. Tak apa, Ustaz makan dulu. Lepas tu, tak sempat jalan jam. Sampai tu kira betul-betul boleh. Syak tarawih tu. Tak sempat nak makan dah. Lepas habis tarawih witir, tazkirah. Ustaz, jom makan Ustaz. Rupanya dia dah siap. Rupanya masak. Tu tadilah. Udang galah masak lemak. La ilaha illallah. Saya taklah tengok udang galah sesuatu. Itu Allah Ta'ala. Maksudnya macam lobster. Lobster tu kita, yalah, dah tengok dah. Dia udang galah. Besar lengan ni ha. Ini Ustaz, grade double A. Udang galah di Sungai Selangor, Kuala Selangor. Mancing. Berketul-ketul. Banyak. Kan? Makan Ustaz. Makan Ustaz. Oh, mak saya udang galah yang berhantu. Hantu takut tengok. Kan? Melampat makan. Tu pula. Masak lemak, rendang. Orang Perak kan. Rendang, udang galah. Masak lemak. Sedap. Kena pula gaya masak lemak malam tu. Makan sungguh. Habis makan, bisik kat saya. Datang. Ustaz nak yang mentah. Oh, pucuk dia cerita ulam datang. Benda yang kita minat. Dia nak sedekah. Rupanya. Ustaz nak berapa kilo cakap. Nak berapa kilo cakap dia. Banyak ke ni? Rupanya mana disediakan polistiren besar tu. Putih. Dengan air sekalian pun semua. Dalam tu ada 11 kilo. Cuma kecil sikit daripada yang tadi yang mula-mula saya makan. Tapi besar juga lah kategorinya. Saya kata banyak ni. Ginilah. Saya ambil 4 kilo dah lah. Yang lebih tu bagi orang lain lah. Ni mak JK ke apa. Sebab banyak sangat kan. Nak balik pula. Keripuh pula. Bila nak masak ni takut cair pula. Busuk. Tapi tak apalah. Bagi yang. Saya 4 kilo. 4 kilo itu pun. Allah jenuh. 3 kilo. 3 ekor sekilo. Udah galah. 3 ekor je. Sekilo. Tu so tak usah. Saya bukan nak cerita udang galah tu. Nak cerita je pahala sedekah. Dia bagi bukan kita beli. Beli tu lah cerita lah kan. Saya berkata, kalau 4 kilo, bayar 3 kilo, sekilo 150. Kalau 4 kilo, tak terduduk kita. Itu lagi melalui hanya nak bayar. Nak cerita bersebut, dia nak sedekah di bulan Ramadan. Tak tahulah rezeki Masjid Al-Falah ni pula tak tahulah begini kan. Kalau tak ada ulang-galah, lobster kot kan. Mudah-mudahan tu. Habis cerita tadi bagaimana mereka
orang-orang kafir tadi, bila mana Allah sebut, sekarang ini adalah waktu yang kamu nak dipertontonkan segala amal yang kamu buat. Ini orang kafir ni. Sampailah akhir Allah kata beliau, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. Lalu berkata orang kafir pada waktu itu, setelah mana mereka tengok azab, tempat neraka pula, Allah, lebih baik kata Fir'aun, lebih baik kata Namrud, lebih baik kata Qarun Haman, lebih baik kata Abu Jahal Lahab, dulu waktu aku hidup, aku tak mau jadi orang, lebih baik aku jadi tanah daripada jadi orang. Ini orang kafir sebut ni. Ini orang kafir yang sebut. Walaupun Fir'aun ni, apa yang tak ada pada dia? Kuasa, harta, semua ada. Sombong, angkuh, bongkak. Tapi besok di akhirat, surrender dia depan Tuhan. Tak berdaya dia. Bahawa dia tahu langit tinggi rendah. Dulu di dunia bukan main sombong, bongkak. Tak ada siapa pun yang berkuasa. Fatihah kita baca. Maliki Yawmiddin. Raja yang menguasai di hari kemudian. Siapa dia? Allah. Allah. Termasuk besok yang menghina kalimah alif lam lam ha, yang diletakkan di stokin. Tapi dakwahlah kan besok di hadapan Allah. Anda benar. Menghina kalimah alif lam lam ha. Bulan Ramadan. Ni kalau ada pasal kekimat di sini, boykot. Itu je. Boykot je. Dia ada rasa macam Starbucks. Setidak-tidaknya baru kita nampak. Boleh kita tengok saja ke Palestin, Gaza. Bayangkan 30,000 lebih mati dibunuh dalam keadaan yang cukup tak berperi kemanusiaan. Kanak-kanak lebih daripada 12,000 dibunuh. Yang bayi termasuk. Yang lagi sedih, viral video. Allah, ibu nak bagi makan apa pada anak? Dia rebus rumput. Bayangkan makan rumput, ada makanan binatang, itu yang ada sumbat masuk dalam perut anak. Ya Allah, kita rasa, ya Allah, patut ke aku ni biarkan begitu? Takkan tak ada rasa? Kalau dah tak ada rasa ni disebut nahnu ma'inda tahassus. Kita sudah mati rasa dan mandul perasaan. Sama juga kalimah alif lam lam ha. Setidak-tidaknya solidariti kita, bantahan kita tunjuk, penuhkan Masjid Surau. Daripada awal Ramadan sampai akhir. Jangan jadi adat sebelum ni sama je. 10 awal, penuh Masjid Surau. Ini masuk yang fasa kedua dah. Tengok. Surut, merosot. Mana yang ramai-ramai dulu? Di tengah-tengah orang hina kalimah Allah, kita tak datang ke masjid, biar masjid kosong. Ya Allah. Patut ke kita tak membela? Walaupun kalimah ada dalam bahasa. Tengok sejarah. Perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah. Perjanjian Hudaibiyah, Nabi terpaksa patah balik ke Madinah. Wahai Nabi datang daripada Madinah sama dengan sahabat 1,000 dan binatang-binatang untuk dibuat korban. Nabi nak pergi Mekah buat apa? Nak buat haji dan korban. Tahun 6 Hijri. Pada waktu itu. Tiba-tiba dihalang oleh puak musyrikin Mekah. Di Hudaibiyah. Tak dibenarkan masuk. Pisau apa semua. Bukan nak perang, bukan nak bunuh orang. Pisau nak sembelih binatang. Nak buat ibadat korban. Akhirnya, termeterailah satu perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Di antara pihak Rasulullah Islam dengan puak kufar musyrikin. Wakil pihak musyrikin Mekah ialah Suhail bin Amr. Pihak Islam Madinah wakilnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan nak ditulis kertas perjanjian itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Lalu ketika itu Suhail bin Amr dengar nama Muhammad Rasulullah, diperintahkan Sayyidina Ali, kamu dia delete, iris, padam, tulis Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Oh, Sayyidina Ali waktu itu naik menyenggor bahasa orang Perak, yuk, gitulah. Dia punya Syekh Wajibur Rahman ni.
Naik. Waktu itu, Sayyidina Ali kata, si berdebah. Berani kamu suruh aku padam nama Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab, Allah catat, rakamkan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Disebut nama Rasulullah. Muhammad bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, walakin Rasulullah. Kan tetapi Muhammad itu Rasulullah. Tiba-tiba Suhail bin Amr suruh delete nama Rasulullah. Sekali-kali tidak, wahai si berdebah. Oh, Sayyidina Ali. Apa ada pada nama? Itu yang Sayyidina Ali pertahankan. Tiba-tiba nama Allah. Orang hina letak di stakir. Kita seronok lagi nak nyanyi lah. Waktu ni. Nak seronok lagi berhibur. Langsung tak sensitif, langsung. Ini nak ceritanya umat Islam di akhir zaman. Bal antum yawma idzin katsirun walakin lakum ghusaa'un kawtha'i syaili. Nabi kata kamu ramai bukan sikit. Tetapi kualiti kamu kata Rasulullah seumpama buah-buah yang timbul pada waktu banjir. Ini disentuh, dipegang, pecah buah tersebut. Macam tu kualiti umat Islam. Setidak-tidaknya kita boikot. Tak beginilah. Macam-macam family mat ada daripada KK Mat. Pergilah kedai Aceh. Lagi bagus. Zakat bayar. Dah tentu orang Islam. Mereka ni ada persatuan apa? Peniaga Aceh, kedai Aceh ni. Kalau bulan Ramadan, kalau bulan apa nama tu, haji. Korban. Oh, mereka rajin buat masjid-masjid. Itu pula. Baik kita bagi pada orang Islam. Pada KK Mat. Dah terang-terang tak sekali sebelum ni. Banyak kali dah mereka terlibat dalam penghinaan Islam. Dan kita tahu apa yang jual antara masuk di sejuk dia, apa? Itu yang kata boikot. Jangan. Semalam di Shah Alam malam tadi nak beli barang, tengok Allah yang ada kekemat. Oh, tak payah dibeli, biar orang tak. Kan? Tak beli pun tak apa. Jangan masuk kekemat. Haramkan diri masuk pasal kekemat. Biar ada rasa. Dia tahu. Itu setidak-tidaknya esok akhirat. Allah akan soal. Bayangkan pasal kekemat ini aku ni kata Allah. Kamu tak rasa satu benda bentuk penghinaan. Kalau tak beda aku kata Allah. Apa kita jawab? Itu yang kita tadi. Haramkan kita masuk pasal kekemat. Dia ada rasa. Dia tahu lagi. Buat semua benda yang tertinggi di Malaysia. Daripada yang lain. China, India, kita yang tinggi. Itu antaranya, ya. Kita kena rasa suatu pembelaan perlu dilakukan. Dan solidariti kita tadi macam itulah. Bulan Ramadan doa kepada Allah. Mudahan Allah beri kemenangan pada umat Islam Gaza, Palestin, umpamanya. Ada qunut nazilah dan sebagainya. Inilah waktunya kita. Bulan Ramadan ni bukan setakat puasa. Semangat kemenangan Perang Badar Al-Kubra di bulan Ramadan. Ghazwatul Badrin. Ya. Kalau kita tak ambil peluang tu saya kata tadi di awal. Kalau kita tak ambil peluang bulan Ramadan esok, rugi, menyesal. Menyesal yang amat sangat. Kenapa? Kita tak berbakti dengan agama kita. Dan kita melepaskan peluang untuk kita pun ambil tiket masuk ke dalam syurga Allah. Tak berpeluang kita, kan tak berpeluang, tapi kita tak mencari peluang yang ada. Tak usaha untuk kita mengambil kunci untuk membuka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amal dan ibadat. Yalah, pergi mana pun itulah Islam, dia ada amal, dia ada ibadat. Dia ada iman, dia ada taqwa. Maka orang yang berjaya innal muttaqina mafazah. Orang yang bertakwa itu yang akan mendapat kejayaan dan kemenangan. Mudah-mudahan ibu-ibu tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita teruskan ibadat kita di bulan Ramadan yang ada baki lebih kurang sikit 2 minggu dan harap-harapnya Allah izinkan kita bertemu pada malam yang cukup mulia, iaitu malam 1000 bulan Lailatul Qadar. Insya-Allah mudah-mudahan dan jangan kita rasa orang kata apa nama tu terpengaruh dengan suasana yang sedang, orang kata apa dia, suasana nak beraya tu. Itu ya, jangan kita terpengaruh. Biarlah lagu raya ke, iklan raya, promosi raya, shopping raya, biarlah kita tetap istiqamah. Mudah-mudahan dengan amalan kita, yang penting bekalan
yang kita nak buat ni di bulan Ramadan ni untung banyak berbanding dengan bulan Syawal besok dah tak ada macam bulan Ramadan. Esok bulan Zulqa'dah tak sama dah seperti mana di bulan Ramadan. Itu yang kata rugi. Ya, tidurnya sedikit, berjaganya banyak malam. Itu yang kita nak juga. Dan buangkan sifat pembaziran pada waktu, pada duit. Yang lain juga. InsyaAllah mudah-mudahan kita manfaatkan hidup kita. Hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati insyaAllah. Cukup sekadar itu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Kalau ada rezeki insyaAllah pada lain kuliah ataupun siri kajian akan datang, insyaAllah doakanlah saya mudah-mudahan sihat dan terus dapat berdakwah. Walaupun ada lagi kesan minus stroke baru sebulan. Doktor kata dalam 3 bulan ke setahun. Ni pun lidah ni masih lagi macam dia kebas. Makan dia tak apa nak nikmat. Kan? Semacam aja. Itu pula. Letaklah apa benda Chef Amar punya tadi kan. Lem Sheng ke apa ni. Udang galah. Tapi udang galah ni dah rasa juga. Sebab benda yang kita minat kot kan. Betul. Kalau udang galah tu dia rasa. Manis udang galah ni. Boleh pula rasa. Gula lemak udang galah dia rasa. Rendang dia rasa. Tapi yang lain tu kurang. Kan? Ayam tak rasa ayam. Boleh katakan. Baik, tu ceritanya. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan ada tabung. Saya bawa tabung sekolah tahfiz untuk dana operasi. Dan pelajar saya pun ramai yang miskin, susah. Ya, ditaja. Maklumlah, sekolah tahfiz ni tak ada pula bantuan daripada kerajaan. Kena uruskan sendiri. Alhamdulillah, pelajar pun dekat 40 orang. Dan ada yang dah habis pun 30 juzuk. Izin Allah. Jadi siapa yang nak sebahagian berzakat dan juga infak tadi dan juga wakaf tunai, bolehlah masuk dalam tabung di mana tabung di belakang kot. Boleh berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki penyumbang-penyumbang dan tuan dan puan, dan juga diberkati kita punya amal jariah menjadi teman esok di dalam kubur kita insya-Allah. Ingat, semulia-mulia ataupun sebaik-baik sedekah ialah bulannya di bulan Ramadan dan harinya hari Jumaat. Jadi bulannya bulan Ramadan. Pahala digandakan. Buat sunat tapi dapat pahala wajib sedekah. Kalau yang wajib zakat pula digandakan 70 kali gandaan. Itu lagi kita berebut. Jadi bolehlah masuk dalam tabung tu. InsyaAllah. Yang kedua, minyak wangi rahna syifa peninggalan almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamus yang dulu saya dah bawa lah. Dan hari ni pun saya ada bawa lagi. Ini minyak ni. Untuk apa ni? Buat pendinding daripada gangguan jin, sihir, santau, ya, histeria. Itu kalau ada insya-Allah. Dan juga standby lah. Kalau tak ada pun mana dah tahu. Kau akan datang, makna tiba-tiba ada pula macam-macam bunyi tu ini pun semua. Sihir pemisah. Nak pisahkan suami isteri. Jangan tak usah, ikhtiar. Cari minyak ni, ambil minyak ni. Dulu suami isteri mandi. Pakai setiap hari kalau boleh. Nak tidur pun pakai. Nak bersama pun pakai juga minyak ni. Itu ya, nak menghalang daripada sihir pemisah, nak putuskan sihir pemisah, santau. Baik, kemudian untuk anak-anak, pelembut hati, penerang hati, cuba ikhtiar. Yang mana anak tegil, tak nak pergi sekolah dan sebagainya, dah ada testimoni, alhamdulillah. Cari di sini badan, dada ni, kepala. Ada lagi 9 yang lambat cakap, anak boleh ambil sapu yang dekat leher, dekat kepala, dada, insya-Allah. Yang itu anak yang belum cakap. Kalau mak yang tak nak bercakap, ni suami-suami orang lelaki, belilah. Mudah-mudahan. Kalau calip pun tak nak bercakap lagi, ambil minyak ni dulu rumah sekali senang. Mudah-mudahan. Merajuk, seminggu dah tak bercakap. Merajuk sebab tak beli gelang emas. Tu, cerita dia. Nak raya ni kan. Okey. Suami isteri juga, begitulah. Ya. Ada masalah. Cubalah ikhtiar dengan minyak ni. Dan juga akhirnya diguna umum lah. Sakit. Mana-mana anggota badan, nak semayang, tak boleh berdiri, sakit pinggang, lutut, cuba ikhtiar. Yang ada muslimat, masalah fibroid, cuba, jangan biar takut jadi kanser, sis dan sebagainya, ambil minyak ni. Dan ada testimoni, sebut sebab testimoni dah, 20 botol yang izin Allah, fibroid dia selesai. Itu, kanser di session sebelah Syah Alam. Kanser tahap 3, dalaman, dia buat minum. Alhamdulillah, lebih banyak lah, 20 botol, habis minum. 2-3 titik lah, jangan banyak. 2-3 titik. Ni siang tak boleh lah, malam, puasa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ini kita ikhtiar.
berkat doa. Peninggalan Ustaz Datuk Ismail Kamus, walaupun dah tak ada 2 tahun lebih, tapi minyak ni masih ada, berkat doa. Tu siapa yang berhajat, ada di belakang, sahabat saya jaga. Sepotong 30, 2, 50, 4, 100. Boleh QR code pun boleh, kalau nak transfer boleh, QR pun boleh. Di belakang tu ada sahabat jaga. Dan yang kedua, wakaf Quran. Ini wakaf Quran. Bukan wakaf duit, tadi wakaf duit. Ini wakaf Quran. Kita niat pada arwah dah meninggal. InsyaAllah, pahala sampai. Bulan Ramadan ni pula, orang baca Quran. Satu naskah, RM30. Kemarin di, Bukit Kuda, di Kelang. Satu orang, dia wakaf 20 Quran. Itu. Dia hajat, dia kata, ramai arwah-arwah. Jadi pulanglah pada ibu-ibu tuan-tuan sekalian yang nak wakaf berapa ramai. Jadi ada di belakang. Tu sahabat yang buat, insyaAllah. Satu naskah, RM30. Sekadar itu, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bil islami dina. وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم المرسلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان برحمتك يا حنان يا منان اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم منا